Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada hari ini kami akan membentangkan tajuk kajian kami iaitu penghayatan kesepaduan sosial belia Malaysia dalam kalangan mahasiswa UTHM. Okey, sebelum itu saya akan perkenalkan diri saya, iaitu nama saya Azmira Khadijah binti Aziz. Okey, saya pembentang yang pertama. Seterusnya Alia Akasha binti Muhammad Fuad, itu pembentang kedua, dan seterusnya adalah rakan kumpulan kami iaitu Nur Syafawati binti Komarudin dan juga Lim Kiao En. Seterusnya Nur Hafizah binti Ali, Muhammad Fatih bin Yusof dan juga Farah Nabila binti Nurizan. Okey, saya akan teruskan pembentangan saya dengan pengenalan iaitu kesepaduan sosial yang difahamkan sebagai jalinan kerjasama antara kaum dan kelompok, berkongsi aktiviti budaya dan juga menjayakan unsur budaya masing-masing. Konsep kesepaduan dapat dilihat dari perspektif psikologi sosial, antropologi, anthropological, konsep utopia iaitu kesamaan kesatuan bangsa atau agama, bahasa, negara dan juga kata-kata slogan. Perbincangan tentang kesepaduan sosial ini juga telah pun diulas oleh Nur Faiza Muhammad Amidin, Hazliza Talib, Prof. Ulum Samsul Amri dan juga Dr. Mahathir Mohamad. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang persoalan kajian kami iaitu bagaimanakah mahasiswa menghayati semangat kesepaduan sosial dalam kalangan mahasiswa UTHM dan juga apakah kesan sekiranya mahasiswa tidak menerapkan penghayatan semangat kesepaduan sosial dalam diri mereka. Objektif kajian kami adalah menganalisis penghayatan semangat kesepaduan sosial belia dalam kalangan mahasiswa UTHM dan juga mengenal pasti sekiranya mahasiswa tersebut menerapkan penghayatan semangat kesepaduan sosial dalam diri mereka. Untuk metodologi kajian kami, kajian ini dilaksanakan dalam kaedah Google Form iaitu kami mengedarkan Google Form kepada mahasiswa UTHM melalui WhatsApp. Okey, sekian referensi saya. Saya teruskan pembentangan kepada pembentang seterusnya iaitu Alia Akasha. Okey, baik. Terima kasih kepada Azmira Khadijah atas pembentangan beliau sebentar tadi. Jadinya saya akan meneruskan pembentangan iaitu sorotan literal. Saya akan bermula dengan maksud perpaduan. Di sini perpaduan ialah penyatuan dan darjah serta jenis penyatuan yang dipamerkan sesebuah masyarakat ataupun kumpulan dan jiran mereka. Ia merujuk kepada semua perhubungan sosial yang mengaitkan manusia. Istilah ini lazimnya digunakan dalam bidang sosiologi ataupun sains kemasyarakatan. Seterusnya ialah kesepaduan sosial. Yang pertama, kesepaduan sosial ialah proses membina nilai bersama dan interpretasi masyarakat bagi membolehkan penduduk sensitif terhadap perkara yang sama dan mendapati masalah secara bersama dalam sebuah negara yang pernah diperkatakan oleh Maxwell pada tahun 1996. Yang kedua ialah Samsul Amri Baharudin pada tahun 2011 pernah menyatakan kesepaduan sosial ini merujuk kepada satu fenomena sosial yang dipacu oleh idaman mendalam terhadap perpaduan yang seterusnya pula mempengaruhi para anggota masyarakat tersebut untuk merangkai pelbagai ikhtiar dan kegiatan sebagai prasyarat mencapai perpaduan. Usaha ini ialah bertujuan untuk membawa keamanan, keharmonian, kestabilan dalam masyarakat tetapi masih belum membawa perpaduan yang diidamkan. Seterusnya ialah kepentingan kesepaduan sosial. Yang pertama, sebagai sebuah negara yang mempunyai masyarakat yang berbilang kaum, perpaduan dalam kalangan penduduk sangat penting bagi menjamin kelestarian perpaduan dan keharmonian hidup. Sikap toleransi, kesediaan, penerimaan, tolak ansur dan kerjasama penting dalam kehidupan bermasyarakat penduduk berbilang kaum di negara ini. Yang kedua, yang pernah dinyatakan oleh Mahathir Mohamad pada tahun 1991 menyatakan kesepaduan sosial ni
dan Perpaduan Nasional diberi perhatian untuk merealisasikan matlamat Wawasan 2020 melalui konsep mewujudkan bangsa Malaysia yang mempunyai matlamat untuk dikongsi bersama. Konsep Satu Malaysia ni yang diperkenalkan pada tahun 2010 mendekankan sikap penerimaan dalam kalangan rakyat berbilang kaum, di mana suatu kaum ni menerima keunikan kaum lain seadanya agar dapat hidup bersama dalam keadaan saling menghormati sebagai rakyat satu negara. Ia merupakan satu gagasan tentang memupuk perpaduan berteraskan nilai-nilai penting yang seharusnya menjadi amalan setiap rakyat Malaysia dan akan menjadi pemacu kepada Wawasan 2020. Seterusnya, kajian-kajian lepas. Yang pertama ialah, menurut Esser pada tahun 2006, kelestarian kestabilan sosial ekonomi dan politik negara adalah bergantung kepada sejauh mana golongan belia ni menunjukkan sifat toleransi kepada masyarakat yang berlainan etnik. Masyarakat yang bersatu padu bakal melahirkan pemimpin yang berwibawa iaitu saling berkatungan dan bersama dengan baik secara tidak langsung. Peranan terhadap negara sebagai rakyat menjadi agenda utama untuk terus berjaya dan cemerlang sebagai sebuah negara yang aman dan harmoni. Yang kedua, menurut Syarifuddin Abdullah dan Muhammad Mahathir Ismail dan Mansur Muhammad Noor pernah membincangkan tentang konsep kesepaduan sosial, kejiranan dan rukun tetangga dan selanjutnya mengupas peranan penting kawasan kejiranan rukun tetangga sebagai lokasi yang dapat mewujudkan kesepaduan sosial di dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Seterusnya, metodologi kajian. Metodologi kajian. Untuk reka bentuk kajian ni, kami menggunakan kajian ni berbentuk kajian tinjauan. Kajian tinjauan ni ialah kami mengumpul data daripada kalangan mahasiswa UTSM dengan menggunakan soal sidik dan temu bual untuk membuat analisis data. Kajian ni ialah bertujuan untuk mengenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan mahasiswa UTSM ni kurang mengetasikan semangat kesepaduan sosial dan kehidupan seharian. Instrumen kajian ni kami guna soal sidik dan temu bual. Untuk soal sidik ni, instrumen soal sidik ni dibina dengan ringkas dan mudah difahami oleh responden. Borang soal sidik ni mengandungi dua bahagian iaitu bahagian maklumat responden dan objektif kajian yang berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan mahasiswa UTSM ni kurang mengatasi semangat kesepaduan sosial dan kehidupan seharian dan kaedah-kaedah yang bersesuaian bagi menggalakkan mahasiswa UTSM ni lebih hayati semangat kesepaduan sosial. So jadinya borang soal sidik ni dalam kajian ni juga merupakan soal sidik yang tertutup. Iaitu responden hanya perlu membuat pilihan yang terdapat dalam borang soal sidik. Yang kedua ialah instrumen kajian ialah temu bual. Pengkaji ni mengadakan temu bual dengan beberapa orang responden UTSM yang berkaitan faktor-faktor kajian ini. Okey, seterusnya ialah cara pengumpulan data. Pengkaji ini telah menjalankan analisis data daripada borang soal selidik iaitu Google Form. Selanjutnya kita akan bermulalah dengan dokumentasi. So pengkaji mendapat maklumat dan data untuk kajian ini daripada berbagai sumber. Contohnya seperti surat khabar, majalah, muka rujukan, kamus dan sumber internet. Temu bual pula ialah menyediakan beberapa soalan untuk menemu bual beberapa orang mahasiswa di UTSM. Yang ketiga ialah soal selidik. Mengedarkan borang selidik macam sebelum ni yang pernah saya katakan. Okey, seterusnya ialah saya akan membentangkan mengenai menganalisis dan dapatan kajian untuk kajian ini. Kalau lihat jadual 1 ni, seramai 22 orang responden telah memberikan maklum balas terhadap soal selidik ni yang telah diedarkan. Kesemua responden ni merupakan pelajar-pelajar di kampus UTSM yang berlainan jantina, etnik, fakulti dan tahun-tahun pengajian. Jadual 1 ni menunjukkan sebanyak 7 orang responden berjantina lelaki
bersamaan dengan 31.8% dan 15 orang responden perempuan yang bersamaan dengan 68.2%. Untuk jadual 2 ni, kita dapat lihat kebanyakan responden ni dalam kajian ini adalah etnik Melayu, iaitu 90.9% atau seramai 20 orang, manakala hanya seorang responden ataupun 4.5% daripada etnik Cina dan India masing-masingnya. Okey, kita boleh lihat untuk jadual 3 pula menunjukkan data responden ni dari pelbagai fakulti. Seorang responden dari fakulti FKMP iaitu 4.5% iaitu 2 orang. Dari fakulti FSKTM pula 91%. 6 orang dari fakulti FKEE iaitu 27.3% dan 3 orang dari fakulti FPTP dan FPTV masing-masingnya 13.6% serta 7 orang daripada fakulti FCAP iaitu 31.8%. Okey, untuk jadual 4 ni pula menunjukkan sebanyak 17 orang responden dari kalangan pelajar tahun 1 saja iaitu 77.3%, manakala 3 orang responden dari pelajar tahun 2 iaitu 13.6% dan 2 orang pelajar dari tahun 4 iaitu 9.1% saja responden untuk kajian ini. Okey, ini ialah soalan-soalan yang kami berikan dan dalam soalan sedik serta temu bual. Untuk pernyataan pertama ni, iaitu soalan dia ialah, saya berasa gembira dan bangga berkawan dengan mahasiswa dan mahasiswi yang berlainan bangsa. Untuk catatan 1 ni ialah untuk menganalisis data berkenaan dengan perasaan mahasiswa terhadap kawan yang berlainan bangsa. Kalau lihat pada carta pai 1 ni, dapat kita rumuskan bahawa separuh daripada bilangan responden bersetuju iaitu 50% dan separuh lagi bilangan responden sangat bersetuju bahawa mereka rasa gembira dan bangga berkawan dengan mahasiswa yang berlainan bangsa dengan mereka. Ini menunjukkan tiada sebarang rasa kurang senang terhadap bangsa lain dalam diri mereka dan tidak wujud sifat perkauman. Untuk pernyataan 2, soalannya ialah, saya menghormati antara satu sama lain walaupun berlainan bangsa dan agama. Untuk carta 2 ni ialah analisis data berkenaan sikap hormat menghormati antara satu sama lain dengan berlainan bangsa. Menunjuk carta pai ni dapat kita lihat bahawa sebanyak 23% 5 orang responden bersetuju mereka menghormati antara satu sama lain walaupun berlainan bangsa dan agama, manakala 77% iaitu 17 orang responden sangat bersetuju. Ini menunjukkan bahawa kesemua responden ni mempunyai sikap hormat menghormati yang tinggi terhadap berlainan bangsa dan dalam diri mereka. Sikap hormat menghormati ni dalam kalangan mahasiswa terhadap berlainan bangsa adalah sangat penting bagi memupuk kesepaduan dan melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran juga. Jika tiada sikap saling menghormati terhadap adat dan budaya bangsa lain, maka runtuhlah kesepaduan sosial dalam masyarakat. Seterusnya ialah pernyataan 3 iaitu soalannya, saya bertolak ansur dengan mahasiswa yang berlainan bangsa. Untuk catatan 3 ni ialah untuk menganalisis berkenaan sikap tolak ansur antara mahasiswa terhadap berlainan bangsa. Ini untuk catatan 3 ni menggambarkan sebanyak 5% iaitu seorang responden saja yang tidak setuju. Manakala 36% iaitu 8 orang setuju. 59% 13 orang sangat bersetuju bahawa mereka boleh bertolak ansur di antara mahasiswa yang berlainan bangsa. Walaupun ada yang tidak bersetuju, namun sikap tolak ansur ni masih boleh dipupuk dalam kalangan mahasiswa yang berlainan bangsa. Sikap tolak ansur ni antara berlainan bangsa amatlah penting dan dalam kesepaduan sosial ni. Hal ini kerana Malaysia mempunyai masyarakat yang berbilang kaum dan bangsa. Sikap masyarakat yang mempunyai budaya yang tersendiri. Oleh itu, sikap tolak ansur itu sangat penting dalam meraihkan kepelbagaian terhadap berlainan bangsa. Untuk pernyataan 4, iaitu soalannya, saya boleh menjalankan sebarang aktiviti bersama mahasiswa yang berlainan bangsa.
Catatan ini kita dapat analisiskan berkenaan melakukan aktiviti bersama mahasiswa yang berlainan bangsa. Kita boleh lihat sebanyak 41% iaitu 9 orang responden bersetuju, manakala 59% iaitu 13 orang sangat bersetuju bahawa mereka boleh menjalankan sebarang aktiviti bersama mahasiswa yang berlainan bangsa. Ini menunjukkan bahawa wujudnya semangat bekerjasama dalam kalangan mahasiswa yang berbilang bangsa. Segala aktiviti ini haruslah melibatkan penglibatan pelbagai bangsa kerana penglibatan aktiviti dan pelbagai bangsa itulah yang akan memupuk sikap kerjasama dalam kalangan masyarakat yang berbilang bangsa. Dari wujudnya sikap bekerjasama, maka wujudlah sikap saling mempercayai dan saling tolong-menolong dalam membentuk kesepaduan sosial. Untuk pernyataan 5, soalannya ialah, sekiranya kita tidak menerapkan kesepaduan sosial dalam diri, keharmonian negara akan terjejas. Untuk catatan 5 ni ialah untuk menganalisis berkenaan kesan tidak menerapkan kesepaduan sosial dalam diri terhadap keharmonian negara. Catatan 4 ni kita dapat analisis bahawa menunjukkan 36% iaitu 8 orang responden bersetuju dan 64% iaitu 14 orang responden sangat bersetuju bahawa sekiranya kita tidak menerapkan kesepaduan sosial dalam diri, keharmonian negara akan terjejas. Ini terbukti bahawa kesemua responden ni sedar akan kepentingan nilai kesepaduan sosial dalam diri. Tanpa kesepaduan sosial ni, maka hancur keharmonian negara kita. Hal ini kerana negara kita terbina daripada kesepakatan masyarakat yang berlainan bangsa dan agama. Oleh itu, pentingnya asas kesepaduan sosial itu dalam memastikan keharmonian dan keamanan negara kita. Untuk pernyataan 6, soalannya ialah, wujudnya masyarakat yang tidak bermoral, tidak bertolak ansur dan tidak beretika jika kita tidak menerapkan kesepaduan sosial. Catatan 6 ni ialah analisis data berkenaan wujudnya masyarakat yang tidak bermoral, tidak bertolak ansur dan tidak beretika jika kita tidak menerapkan kesepaduan sosial. Catatan 6 ni menunjukkan bahawa seramai 41 iaitu 9 orang peratus responden bersetuju dan 59% iaitu 13 orang responden sangat bersetuju bahawa apabila nilai kesepaduan sosial tidak diterapkan, maka wujudnya masyarakat yang tidak bermoral, tidak bertolak ansur dan tidak beretika. Ini menunjukkan terdapat kesedaran dalam diri mahasiswa terhadap kepentingan nilai kesepaduan sosial dalam diri. Hilangnya nilai kesepaduan sosial ni dalam masyarakat telah membuktikan bahawa timbulnya pelbagai masalah sosial seperti pergaduhan antara kaum yang membawa maut serta perpecahan dalam masyarakat. Kita dapat saya beri satu contoh iaitu seperti peristiwa pada tahun 13 pada tarikh 13 Mei pada tahun 1999 yang merupakan rusuhan kaum yang berlaku di kemuncak masalah perpaduan di Malaysia. Ini adalah simpul pengajaran buat kita agar peristiwa ni tidak berulang kembali. Sebab itulah pentingnya untuk kita menerapkan nilai kesepaduan sosial dalam diri kita. Seterusnya ialah pernyataan 7 iaitu soalannya, adakah anda bersetuju dengan konsep kesepaduan sosial iaitu faktor yang positif kepada pengaruh penting membentuk perpaduan dan keutuhan masyarakat Malaysia? Catatan 7 ni ialah kita untuk menganalisis berkenaan konsep kesepaduan sosial iaitu faktor yang positif kepada pengaruh penting membentuk perpaduan dan keutuhan masyarakat Malaysia. Kita boleh lihat dalam catatan poin 7 ni sebanyak 4% iaitu seorang responden tidak bersetuju. Manakala 41% iaitu 9 orang responden bersetuju dan 55% iaitu 12 orang responden sangat bersetuju dengan konsep kesepaduan sosial iaitu mempunyai faktor yang positif kepada pengaruh penting dalam membentuk perpaduan dan keutuhan di masyarakat Malaysia. Secara kesimpulannya, sememangnya konsep kesepaduan membawa kesan positif dalam
dalam membentuk perpaduan dan keutuhan masyarakat di Malaysia. Ini kerana tanpa asas kesepaduan sosial dalam masyarakat negara, kita tidak mampu untuk berfungsi dengan baik. Kesepaduan sosial ni merupakan unsur penting yang mempengaruhi kehidupan seharian setiap masyarakat. Dari konsep kesepaduan sosial ni, lahirnya sikap tolak ansur, bekerjasama, saling memahami, hormat menghormati dan saling memerlukan antara satu sama lain. Setiap masyarakat dan etnik saling berhubung dan memerlukan antara satu sama lain dan menerima dan kemakmuran dan menarikan pelbagai isu penting bagi mengukuhkan lagi kesepaduan sosial dalam negara kita. Jadinya saya dapat simpulkan untuk kajian ini, kesepaduan sosial ni boleh wujud dan bercambah terutamanya jika kita terdapat usaha dan sedar berpunca daripada tindakan authority defined and top down yang dapat melengkapkan dan menjamin kelangsungan dan meningkatkan daya ketahanan dalam sesebuah masyarakat. Seperti ini, bagi masyarakat, mahasiswa di kampus ITSM, kebanyakan mereka mempunyai semangat kesepaduan sosial yang agak tinggi dan mampu bertransaksi antara satu sama lain. Yang kedua, kebanyakan maklum balas yang telah diberikan menjawab setuju dan sangat setuju sebagai jawapan mereka dalam kajian ini. Yang ketiga, ini menunjukkan bahawa mereka semangat perpaduan sosial di kalangan mahasiswa di kampus ITSM masih boleh dipertingkatkan melalui aktiviti yang dilakukan oleh ITSM dan juga kerajaan. Yang keempat iaitu, namun walaupun terdapat jawapan yang tidak setuju, ini menunjukkan tidak semua orang mempunyai pendapat yang sama dalam semangat kesepaduan sosial di dalam setengah aspek. Yang terakhir, melalui kajian ini, kita dapat mendapati bahawa kebanyakan responden ni daripada kajian ini memberi maklum malas yang sangat positif. Saya rasa itu saja untuk pembentangan hari ini. Sekian, terima kasih.